bergantung kepada keamanan mereka, kejujuran mereka, keikhlasan mereka, bukan bergantung kepada membela keyakinan masyarakat dan rakyat terhadap apa yang mereka lakukan untuk rakyat dan negara. Tetapi kekuatan mereka hanya sekadar bergantung kepada ketakutan, perasaan ketakutan dan kebodohan yang ada kepada rakyat yang terdidik hasil daripada politik pendekatan politik yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi hari ini rakyat sudah mulai keluar daripada lingkaran pemikiran ketakutan dan kebodohan. Rakyat mulai ada keberanian, tercetus jiwa berani dalam diri rakyat, khususnya di kalangan orang-orang Islam yang ditakuti oleh UMNO selama ini. Rakyat makin selek politik, orang lain pun mula makin selek politik juga seperti dahulu lagi. Orang lain dan seluruh rakyat dalam negara kita ini sudah boleh melihat apakah benar dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO mutakhir. Mereka bercakap soal bahawa pilihan akan datang mulai akan bilang puasa, umat Islam akan bilang puasa. Orang sudah mulai berfikir, boleh bertanya. Orang sudah mulai bertanya, kata 53 tahun kami bagi puasa ke hamba. Apa ada kepada orang lain? 53 tahun, umur kebiasaan negara kita. Puasa diteranjuki oleh UMNO atas nama perikatan dan kemudian Barisan Nasional. Di mana kedudukan orang lain? Hari ini pemimpin UMNO bersempit. Mesti pertahankan kedudukan istimewa orang-orang lain. Ya, saya bersetuju. Tetapi saya katakan bahawa UMNO masih bersempit. Mesti pertahankan kedudukan istimewa orang lain. Bila ada di kalangan pemimpin MPA yang mencadangkan kuota 30% itu mesti dimantulkan. Kalau sudah mencadangkan kuota 30% itu mesti dikali untuk dimantulkan. Pemimpin UMNO sampai ke hadapan mempertahankan kedudukan istimewa orang lain. Ahli mana terkini UMNO, Dr. Fuad Syakasi, Tun Dr. Mahathir, bekas Presiden UMNO, pemimpin-pemimpin perkasa, pemimpin-pemimpin UMNO, bekas-bekas pemimpin UMNO, sebagai misalnya mempertahankan ini semua. Mereka mengatakan bahawa 30% kedudukan istimewa orang lain ini tidak boleh dimasukkan. Kerana apa? Kerana orang lain masih ketinggalan di belakang orang lain, bangsa lain. Dr. Fuad Syakasi minta kerajaan mendedahkan fakta, angka. Mana boleh ada? Kalau didedahkan fakta dan angka berkaitan dengan kedudukan orang Melayu, dia kata ternyata bahawa kedudukan orang Melayu jauh ke belakang daripada kaum lain dalam negara kita. Ini membuktikan katanya, menunjukkan bahawa affirmative action, dasar untuk melindungi, menjaga kepentingan orang lain ini masih diperlukan, khususnya dalam mempertahankan sistem kuota 30%. Saya nak katakan pada pemimpin UMNO, apakah pemimpin UMNO hari ini nak minta daripada orang Melayu, wahai orang Melayu tolong beri kuasa politik kepada UMNO 53 tahun lagi untuk kita maju. 53 tahun orang Melayu nak bagi kuasa politik kepada UMNO. 53 tahun Melayu jauh ketinggalan daripada hidup paria. UMNO mempariakan orang Melayu daripada Hindu paria. Saya bukan hina Hindu paria, tapi saya nak katakan bahawa itu kebiasaan tersebut. Tapi saya nak katakan bahawa UMNO lah pemimpin UMNO yang mempariakan orang Melayu. Saya ingat 53 tahun kita merdeka di bawah kekuasaan politik UMNO dan Barisan Nasional, orang Melayu ketinggalan ke belakang daripada kaum India. Dasar perlindungan untuk orang Melayu, affirmative action. Dasar ekonomi baru. Walaupun sudah tamat tempohnya, tetapi roh semangat itu terus berjalan dalam semua dasar. Sekarang sudah pun berusia 40 tahun. Dalam pelaksanaan 40 tahun dasar ekonomi baru, dalam masa 53 tahun, semua Perdana Menteri orang lain, semua timbalan Perdana Menteri orang lain, menteri-menteri, majoriti orang lain,
Ketinggalan hanya sekadar nak dapat 30%. Hanya sekadar nak dapat 30%. 40 tahun asal ekonomi berjalan. Dilaksanakan oleh ahli politik Melayu. Perdana Menteri, Kepala Menteri, Menteri orang Melayu. Pegawai kerajaan orang Melayu. Melayu jauh ketinggalan daripada bangsa lain. Apakah pemimpin UMNO nak kata bahawa mereka perlu 53 tahun lagi? Apakah pemimpin UMNO nak kata kami perlukan 40 tahun lagi? Untuk membawa orang Melayu melonjak seiring dengan bangsa lain. Inilah dia. Pemimpin UMNO dalam tempoh 53 tahun, merdeka 40 tahun, dasar ekonomi baru dilaksanakan, mereka memperbodohkan orang-orang Melayu. Hari ini sekali lagi macam nak memperbodohkan orang Melayu. Dia kata Melayu akan hilang kuasa. Saya kata bahawa di bawah UMNO inilah Melayu sebenarnya hilang kuasa, hilang suara. Saya tidak berada pada kedudukan yang ada pada hari ini. Lalu itu saya minta kepada pemimpin UMNO, saudara berhenti, jangan nak berbohong. Jangan nak perbudak-budakkan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Kita sudah berganjak dengan pemikiran baru. Kita berganjak dengan pemikiran baru. Kita menerima siapa sahaja dalam negara kita ini sebagai satu keluarga. Rakyat Malaysia. Baik Melayu, baik Cina, baik India. Kita nak hidup dalam suasana harmoni. Bukan kita nak hidup dalam suasana seperti mana yang dibawa MKNAP oleh pemimpin UMNO. Mencetuskan sentimen perkauman, pergaduhan. Tidak ada siapa yang untung. Melayu rugi, Cina akan rugi, India akan rugi. Yang untung siapa ya? UMNO. UMNO yang akan untung. Tuan Dr. Mahathir. Ini dia di hospital di Australia. Saya doa lah. Tu ayah ni bagi sihat. Macam dia orang kampung saya. Tu Dr. Mahathir. Sebelum dia sakit, sebelum dia pergi ke Australia. Oh, dia kata, untuk nak mengelakkan perkauman, maka kena buat galakkan ekonomi. Kena tinggikan kekayaan rakyat. Barulah perkauman tidak berlaku. Inilah dia. Dasar nyanyuk yang dibawa oleh bekas-bekas pemimpin UMNO yang hanya sekadar nak menghalalkan tindakan sentimen perkauman sempit yang dibawa oleh mereka untuk memastikan kelangsungan politik UMNO dan Barisan Nasional. Mereka bukan untuk membawa kepada orang Melayu yang mau berjuang, yang mau pertahankan, pertahankan Melayu, jaga orang Melayu, lindungi orang Melayu. Semua mereka ini orang kaya. Melayu kaya yang dapat hakun 30%, yang dapat hakun cek ekonomi, gajian ekonomi, tepung tangan ekonomi. Mereka inilah yang dapat 30% ini. Hari ini mereka kata kita kena pertahankan kuota 30%. Tapi orang Melayu di kampung tak dapat. Yang dapat siapa? Mereka inilah. Mereka mempertahankan 30% untuk siapa? Untuk UMNO. Untuk pemimpin UMNO. Bukan untuk rakyat. Bukan untuk orang Melayu. Sebab itu, saya percaya dan saya yakin rakyat makin baik. Dan Nabi juga membawa paradigma lama, pemikiran lama, pemikiran kesban, keselamatan dan pembangunan yang dibawa oleh Majlis Keselamatan Negara satu ketika dahulu nak menakutkan rakyat. Hari ini dia kata bahawa kalau Muslim bilang kuasa, pembangunan hasil kebajikan untuk rakyat sedang. Ini satu lagi pemikiran khurafat yang cuba ditanam, disuntik dalam pemikiran masyarakat dan rakyat. Supaya hanya menyatakan bahawa UMNO lah segala-galanya yang mampu untuk membawa pembangunan dan kebajikan untuk rakyat. Sebab itu marilah saya mengajak rakan-rakan saya daripada pemuda-pemuda PAS. Mari, ayo pacukan perjuangan. Langkah terus ke hadapan. 1000 langkah ke hadapan pasti bermula dengan langkah yang pertama. Ayo, pastikan ujung jari Anda semua terus berada di hadapan. Jangan biarkan tumit yang
yang berada di belakang mengambil tempat hujung jani yang berada di hadapan. Jangan berpatah balik dalam perjuangan. Ayo, pikulkan tugas jihad yang besar ini untuk mendaulatkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan galas akan kita galas, Sarawak akan kita pikul. Insyaallah, marah terus marah. Hujung jari kita berada di hadapan. Langkah terus melangkah ke Putrajaya. Insyaallah, bila maya ke-13 nanti kita akan mengibarkan bendera kemenangan perjuangan Islam bersama dengan rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Tuan Haji Mahfuz Omar. Tuan-tuan, di sini ada